Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar warga Universiti Tun Hussein On Malaysia Batu Pahat ni? Baik, Alhamdulillah. Inilah dia ribuan yang membanjiri Dewan Terbuka Universiti Tun Hussein On Malaysia Batu Pahat untuk sama-sama menjayakan satu lagi siri Forum Perdana Ehwal Islam. Saya Hafiz Hamidun, sihat walafiat di sini. Ustaz Syarin dari sana macam mana? Ya, Alhamdulillah Hafiz, nampaknya syukur Alhamdulillah sihat dan juga ceria. Kita malah gembira berada di sebuah universiti yang dulunya dikenali sebagai sebuah institut, kemudian menjadi college universiti dan terkini menjadi sebuah universiti. Tetapi yang istimewanya Hafiz, Forum Perdana mereka tak pernah lupa, malah sentiasa saban tahun menjadi penganjurnya. Yelah Ustaz, layak sekali kita katakan UTHM ni seperti destinasi wajib lah setiap tahun. Forum Perdana Ehwal Islam mesti bersiaran daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia Batu Pahat ni untuk sama-sama membicarakan topik-topik yang menarik. Dan kalau kita katakan lokasinya masih sama, tetapi tajuk kali ini tidak serupa. Ustaz, apa kata kita bincangkan sikit tentang apa yang kita nak bincangkan pada malam ni Ustaz? Tentang tajuk apa dah jadi ni? Itulah suatu perkara yang istimewa untuk kita bincangkan, sesuai sangatlah sebab yang hadir pada malam ni kebanyakannya ramainya adalah anak-anak atau adik-adik pelajar kita yang berada di Universiti Tun Hussein On Batu Pahat ini. Sebenarnya Hafiz, untuk cakap soal tajuk ni yang lebih layak sebenarnya penerbit kita. Mungkin kita boleh tanya apa yang dia nak paparkan pada minggu ini. Jadi saya bagilah, apa kata kita bagi kepada penerbit untuk teruskan dengan paparan sekilas apa dah jadi. 2020 tak berapa lama pun lagi. Pejam celik sampailah kita ke wawasan negara maju. Satu misi yang bergantung penuh kepada perubahan sikap rakyat. Kemajuan bukan terhad kepada ekonomi tetapi berlandaskan kerohanian, kejiwaan dan juga kebudayaan. Soalnya, mampukah generasi hari ini menggalas tanggungjawab yang diberi? Sedangkan nun di luar sana tu, diri sendiri pun masih terkontang-kanting. Macam mana negara nak berpaut kepada kekuatan sumber manusianya? Kerana sejak akhir-akhir ini, tandus sudah kredibiliti kepimpinan orang muda. Jangan nak harapkan penampilan, suara pun tak ada. Umpama rendang tak berbuah lagaknya. Alamak, tak jumpalah pemimpin pelapis kita. Apa dah jadi? Itu yang budak baru kan, pipi baru kan. Baru masuk dah gicu-gicu nak jadi pipi kan, macam layak. Ini nak ajar sikit ni. Betul Ustaz, kita ajar lah. Kita ajar lah, kita tengok mana. Jom. Petang okey kat library tau. Boleh bro. Let bro. Minum bro. Kafe belakang kan. Dekat je lah. Tak tahu. Ni kenapa kecoh ni? Nak balik lah? Kecoh apanya? Minum je belakang ni kafe kan. Aduh, apa lah. Kita nak raikan ketua baru kan. Pipi baru lah kita kan. Korang ni kenapa ni? Macam je nak gaduh. Ni hal orang lelaki, orang perempuan jangan masuk Kita nak merajikan. Kan ni ketua baru. Bang, ni bukan cara celebrate yang bagus ni. Ni macam nak cari gaduh je. Aku bukan apa. Aku sebenarnya pelik lah tengok korang. Apa bagus sangat dia ni aku tengok. Tak apa pakai apa semua. Aku pun bagus juga. Dah tahu, pergilah tandas tu. Kat cermin tandas tu, cermin diri tu sikit. Memang pun kau ni tak layak lah. Dah. Buat apa lemon macam ni? Jom kita balik, kita tandas sekali. Ni apa tadi? Umur baru setahun jagung dah nak kerek kau ni. Kau pegang. Kau pegang. Jangan kau. Kau ni batu api. Tak ada. Dah jom kita balik. Kau batu api. Kau batu api ke? Dah. Ayo, jom kita pegang. Lain hulu, lain parang. Lain dahulu, lain pula ceritanya sekarang. Nak kata tak diberi peluang, macam-macam ada. Tapi semangatnya tak setara mana. Mungkin kita ni sibuk membentuk seorang pengurus yang berjaya hingga kita lupa pentingnya pemimpin pelapis negara. Kerana antara pengurus dan pemimpin, banyak bezanya ya. Pemimpin adalah insan yang mempunyai visi kehadapan,
seorang yang berani mengambil risiko. Pemuda yang bukan sahaja tinggi tahap intelektualnya, tetapi juga memiliki ketahanan diri yang mantap. Susah kan nak cari calon yang sebegini? Ya, itu dia saudara, bagaimana setelah kita melihat segmen sekilas pada minggu ini, pastinya sesuatu yang terdetik dalam pemikiran kita. Apakah sebenarnya yang cuba kita nak bincang pada malam ini? Pastinya untuk berbincang soal anak-anak kita, soal remaja kita yang kita pastikan satu hari nanti mereka yang berada di puncak Menara Gading akan keluar menjadi seorang pemimpin yang bukan saja boleh memimpin dirinya, malah boleh memimpin masyarakat. Tapi soalnya dibawa dalam segmen sekilas tadi beberapa perkara yang kita nak bincang pada malam ini. Nak bincang dengan siapa? 3 orang panel seperti biasa menemani saya pada malam ini yang akan memulakan perbincangan sebentar nanti. Saya perkenalkan dulu panel yang akan bersama dengan kita. Di sebelah kiri saya yang berbahagia Brigadier Jeneral Datuk Jamahir bin Baharom dari Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Selamat datang Datuk Fahad Datuk. Terima kasih. Dan panel kedua jauh dari utara kita bawakan ke selatan tanah air yang berbahagia Dr. Ahmad Bashir Aziz dari Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan panel yang ketiga, pakar motivasi negara kita yang boleh mungkin membantu merangsang kekuatan pemikiran dan juga kepimpinan remaja anak-anak kita yang berbahagia Dr. Robiah Hamzah daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Jadi Hafiz dan seluruh warga Batu Pahat, inilah 3 orang ahli panel yang akan bersama dengan saya. Kita nak mengupas persoalan dan mencari jawapan di sebalik apa yang disebutkan dalam tajuk kita, apa dah jadi. Bagaimana Hafiz? Itulah Ustaz, selepas menonton sekilas tadi saya rasa saya nak bertanya dengan salah seorang daripada warga UTHM ni lah. Saya nak bersama dengan saudara ni. Boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kalau kita lihat tadi dalam sekilas tadi kita boleh gambarkan sebagai satu analogi lah. Kalau kita ni menanam pokok pokok tu dah rendang tapi tak berbuah ni, agaknya kita pun rasa geram juga kan. Arif ni rasa macam mana? Kalau pokok tu dah lah kita dah tanam lama-lama tapi tak ada buah, tak ada hasil lah, agaknya apa nak buat ni? Bagi saya, kalau saya tebang saja. Kemudian tanam pokok baru yang boleh membuahkan hasil yang kita boleh buat makan ataupun berniaga terus. Oh, jauh tu itu kalau pokok tu tak berbuah kena tebang. Tapi kalau orang lah kan, orang ni kita dah didik, kita dah asuh tapi tak memberikan kesan, tak memberikan hasil lah, agaknya nak buat macam mana ni? Pancung ke? Bagi saya, pendapat saya, kita berpandukan Al-Quran semula. Kerana dalam Al-Quran tu ada sebut Allah telah menciptakan manusia ini dengan makhluk sebaik makhluk. Jadi sesungguhnya Allah telah memberikan akal itu kepada manusia dan terpulanglah kepada manusia itu bagaimana untuk menggunakan akal itu untuk menjadi khalifah ataupun pemimpin yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sekiranya manusia itu tidak dapat memainkan peranan sebagai khalifah atau pemimpin, itu kita sebagai umat Islam wajib memberi nasihat ataupun tunjuk ajar dan sebagainya, bagaimana untuk membentuk mereka supaya mereka dapat mencorakkan hidup mereka supaya dapat mendapati syarat yang telah Allah tetapkan, iaitu menjadi pemimpin dan khalifah. Terima kasih. Itu dia pandangan bernas daripada warga UTHM. Terima kasih Ustaz. Ini dia pembukaan bicara kita. Apa kata kita serahkan kepada Ustaz untuk teruskan dengan bicara apa dah jadi pada malam ni. Apa dah jadi? Ini satu persoalan yang sememangnya kita yakin bila melihat segmen sekilas tadi, semua harapan ibu bapa, malah negara juga menghasilkan gedung ilmu, pusat pengajian tinggi, anak-anak dihantar untuk kita memastikan remaja kita dibekalkan dengan ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi, dan kemudiannya falsafah ilmu itu pastinya Datuk, dia akan jadi memimpin. Dia boleh memimpin diri dia dan boleh memimpin masyarakat pastinya. Tapi dalam segmen sekilas tadi, makin banyak ilmu, makin tinggi pula motor dia rempitnya Datuk. Makin banyak ilmu, dia bullynya pula kawan-kawan dia. Bagaimana suasana ini boleh berlaku? Adakah ilmu itu tidak cukup untuk memimpin manusia? Mungkin Datuk ada jawapan dalam mukadimah kita malam ini. Silakan Datuk. Kita melihat dalam segmen sekilas sebentar tadi, kalau disebutkan bahawa lagi hebat ilmunya, lagi kuat rempitnya, walaupun saya boleh bersetuju seketika untuk dalam beberapa sudut yang tertentu lah Tuan Pengerusi. Tapi ada juga kawan-kawan berkata, yang rempit ni bila ditanya kenapa mat rempit kuat sangat, dia kata mak saya dulu sebelum meninggal dia berdoa sangat kepada saya, mak doa kepada kamu mudah-mudahan kamu mati di jalan yang lurus. Maka dia merasakan jalan kebetulan dia nak rempit ni kena jalan yang lurus. Tuan Pengerusi, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin, penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita melihat apabila kita nak bercakap soal ilmu ini,
Maka sebab itu di dalam Al-Quran kita melihat di antara surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah, yang diturunkan kepada manusia ini melalui malaikatnya Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad ialah ayat Iqra. Dalam pengertian untuk mendidik umat ini, soal ilmu adalah merupakan sesuatu yang paling kemuncak dan nak melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat di masa akan datang. Yang Quran juga sebutkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaklah Quran kata, Allah bagi tahu, ingatlah bahawa sesungguhnya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaklah kamu semua sekalian ini merasai bimbang. Ibu bapa yang berada di rumah kena bimbang, guru-guru yang berada di sekolah kena bimbang, guru tadikanya kena bimbang, sekolah rendahnya kena merasai bimbang. Pengajar-pengajar, tenaga pengajarnya, ahli akademik yang berada di universiti juga harus merasai bimbang. Masyarakat harus merasa bimbang. Bimbang tentang apa? Quran kata kamu bimbang, kamu meninggalkan generasi yang di belakang kamu itu generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, generasi yang lemah segala macam. Lemah akhlaknya, lemah imannya, lemah takwanya, lemah kekuatannya, lemah ekonominya. Sebab itu bukan takat soal rempit saja menjadi persoalan perbincangan kita. Bahkan di universiti juga, saya biasa sampai di pusat-pusat serenti. Bila kita tanyakan, dia bekas daripada pelajar sekolah sekian-sekian. Bahkan bukan takat itu saja, yang pernah menjadi doktor pun. Dan akhirnya dah terlebih cucuk orang kot panggil Ustaz Syarif. Dicucuknya sendiri pula. Tuan-tuan, dalam semua yang seperti ini kita nak melihat bahawa Quran mengingatkan generasi yang kamu akan tinggalkan mestilah generasi yang kamu takut mereka itu kalangan-kalangan yang lemah. Maka nak membina kekuatan itu, saya lihat bahawa yang paling penting sebagai tapak forum kita pada malam ini iaitulah generasi yang terbina dengan kekuatan ilmu. Terima kasih Datuk. Itu mukadimah pertama daripada Datuk untuk nak mencari jawapan soal apa dah jadinya. Dr. Bashir, orang yang berada di universiti, yang melihat anak-anak pelajar ini secara dekat. Macam mana Doktor melihat tentang peranan ilmu tu dalam diri mereka untuk memimpin diri dan masyarakat? Apa pandangan Doktor? Kita bincang soal ilmu ni Ustaz Syahrin sepanjang masa. Dan memang kita nak manusia ni lebihnya kita berbanding dengan makhluk-makhluk lain, muslimin muslimat sekalian. Kalau boleh kita nak atas ilmu. Sebab perkara ni Allah Subhanahu wa taala dah jelaskan kepada kita, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah taala ingatkan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah sama orang-orang yang ada ilmu dengan orang-orang yang tak ada ilmu? Tak sama. Dengan sebab tu tuan-tuan, kalaulah kelebihan manusia berbanding dengan makhluk-makhluk lain ni atas dasar anak ramai, saya ingat tuan-tuan, ayam lagi bagus pada manusia ni Ustaz Syarif. Sebab ayam ni dia telur dia sekali menetas 12 biji. Manusia ni sekali dia bersalin seorang aja Ustaz Syarif. Itu ramai lah tu. Mungkin ada lah yang sampai 4-5 orang pun ada tuan-tuan, kita tak nafi lah. Kalaulah kelebihan manusia ni atas dasar nafsu, saya ingat kambing lebih bernafsu daripada manusia. Tuan-tuan, kambing dia boleh cover 30 ekor kambing betina hanya dengan seekor bapak kambing. Tuan-tuan, itu kalau kita nak bandingkan. Sebab tu kita tak nak bandingkan manusia dengan makhluk lain ni atas nafsu, atas kerja buat kita, atas anak-anak yang ramai. Tetapi atas kelebihan ilmu ini, Allah Ta'ala mengangkat martabat orang-orang Islam dalam ayat Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan sebab tu, dengan adanya ilmu ini yang akan membezakan di antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Berbanding dengan haiwan, tuan-tuan, lembu di kawasan Batu Pahat ini, dia tak masuk Universiti Tun Hussein On, kecuali musim korban je kot. Itu pun masuk untuk dipotong aja di pengurusi. Dengan sebab tu kita kena lihat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita hari ini, kita nak cakap soal pembangunan ilmu. Kita tak nak ilmu ni yang lahir nanti, ilmu yang tidak boleh memimpin kita. Ini masalah kita. Sebab kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kebanyakan kita memang berkebolehan untuk memiliki ilmu. Tetapi sejauh manakah kebolehan kita dengan ilmu yang ada menjadikan ilmu itu boleh memimpin kita? Bukan kita ni kita yang memimpin ilmu. Sebab kalau kita dipimpin oleh kita yang memimpin ilmu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akan lahirlah di sana nanti manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang angkuh dengan ilmu yang ada kepada dia. Dan daripada situ akan lahirlah manusia-manusia yang kita tengok dari hari ke hari
akan dasar lahirlah perasaan-perasaan bongkak dan angkuh dalam diri dia. Sebab ilmu yang ada tidak mampu untuk memimpin dirinya sendiri. Dengan sebab tu Ustaz Syahrin, kalau kita lihat, biarlah ilmu yang ada kepada kita ini, muslimin muslimat sekalian, mampu memberi bimbingan kepada kita, memberi dorongan kepada kita. InsyaAllah inilah generasi yang kita nak lahirkan, generasi yang bermodal insan. Wallahu a'lam. Bila kita bercakap soal ilmu, remaja atau pelajar yang berilmu, dah sah malah telah dijelaskan oleh kedua-dua ahli panel bahawa ilmu sememangnya satu kedudukan yang tinggi yang perlu ada dalam diri remaja-remaja kita, bakal-bakal pemimpin dalam menjadikan modal insan kelas pertama yang disebut oleh pemimpin negara. Jadi mungkin Dr. Robiah boleh menambahlah, apakah lagi ciri-ciri sebagai seorang pelajar, remaja, masyarakat yang memang sememangnya cemerlang yang nak kita lahirkan dalam negara supaya mereka benar-benar mampu memimpin diri dan juga masyarakat ini. Silakan. Kalau kita melihat kekuatan dan martabat ilmu akan menukarkan atau membezakan manusia dengan binatang, maka kita katakan untuk mengangkat ilmu menjadi senjata. Ilmu harus membantu kamu jadi lebih baik. Ilmu harus membantu kamu dekat dengan Allah. Ilmu harus membantu kamu sayang diri kamu. Ilmu harus membantu kamu untuk menyumbang pada masyarakat. Ilmu adalah modal paling penting, harta yang tidak pernah habis kalau kamu keluarkan dibandingkan harta. Kalau kamu ada harta, kamu kena jaga harta, tapi ada ilmu, ilmu jaga kamu. Maka kalau inilah yang sudah dibekalkan oleh Allah, adanya ilmu bermakna ada lampu. Adanya ilmu artinya ada modal. Adanya ilmu ada kekuatan. Adanya ilmu adanya segala bentuk saham untuk melayakkan kamu, pertama menjadi hamba Allah, kedua jadi khalifah Allah. Andai kata ilmu itu tidak mampu membimbing kita untuk jadi lebih baik, maka ilmu itu bukan ilmu yang sesuai untuk kita, ataupun ilmu yang tidak dituntut atas redha Allah, ataupun ilmu yang tidak diterima, atau amalan-amalan daripada ilmu itu tidak membuahkan apa yang dikatakan mutiara-mutiara yang boleh menukar seorang yang jahil kepada yang hebat, atau seorang yang rendah kepada yang tinggi. Sebab itu kita kata orang berilmu itu berbeza atau tidak berbeza dengan orang lain. Bezanya bukan kerana orangnya, berbeza kerana takwanya. Maka kalau kita kata manusia berbeza dari takwanya, bermakna untuk dapat taraf takwa, ilmunya harus mengangkat dirinya, ilmunya harus mengangkat mindanya, ilmunya harus membimbing emosinya, ilmunya harus mengangkat dia menjadi orang yang sayang dengan ibadah dan menghargai setiap ilmu yang dipelajari, dan akhirnya memanfaatkan ilmu itu menjadi sebahagian dari pokok rimbun yang menjadi tempat orang bernaung, tempat burung bermain, tempat orang berteduh, dan akhirnya menghasilkan buah-buah yang nantinya akan gugur menjadi benih-benih yang seterusnya. Insan yang paling hebat, insan yang terus memberi guna kepada orang lain, insan yang terus menyumbang untuk dirinya, untuk masyarakatnya, untuk jemaahnya, untuk karyanya. Jika ini tidak terhasil, bermakna kita menanam benih yang salah, kita membaja benih tak kena, kita membaja tak cukup air, ataupun pelindungan cahaya mataharinya berlebihan atau berkurangan, sehingga remaja kita jadi seolah-olah hilang kekuatan, hilang jati diri, walaupun sudah punya label taraf ilmu yang tertinggi ataupun dari IPT. Datuk, saya tertarik bila Dr. Robiah sebut tadi soal hari ini, Datuk, dah macam-macam kita lahirkan. Universiti dah banyak dah. Tiap-tiap tahun convocation melahirkan ribuan, dah hari ini dah puluh ribu dah pelajar-pelajar yang sememangnya memenuhi taraf segi zahirnya berilmu lah tu. Tapi dalam keadaan begitu, kita tengok dia masih lagi ada kedapatan yang tak mampu nak bimbing ni. Apa kita nak buat dalam hal macam itu? Sedikit saya nak sebut juga yang awal tadi rakan penonton kita sebutkan, bahawa kalaulah pohon yang rendang itu tidak berbuah, maka dia tidak memberikan makna yang dikira bermanfaat untuk orang ramai. Namun di situ masih lagi ada ruang yang dapat dilihat. Paling tidak pohon yang rendang tadi menjadi teduhan kepada orang yang lalu lalang di suasana kepanasan. Paling tidak dia mengeluarkan oksigen yang memberikan pernafasan untuk menyambung kehidupan kita manusia semua. Tetapi kalaulah manusia yang mempunyai kekuatan ilmu dan ilmunya tidak manfaat kepada orang lain, bahkan boleh merosakkan orang lain, maka sebab itu kita bimbang. Dengan kekuatan ilmu yang seperti ini, bagaimana kita nak menyelesaikan? Saya teringat Ustaz Syahrin bagaimana Luqman Hakim. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, salah satu daripada surah yang ada di dalam Al-Quran namanya surah Luqman. Luqman menceritakan untuk membina satu kekuatan, gagasan yang hebat, ciri-ciri yang harus ada di kalangan manusia ini untuk menjadi pelajarnya, yang nak menjadi sebagai pekerjanya, yang nak jadi sebagai apa saja dia dalam kehidupan ini, yang cemerlang. Di antaranya kata Luqman, hendaklah menjaga jangan berlaku syirik kepada Allah. Dalam bahasa lain, Luqman nak bagi tahu bahawa yang pertama sekali kekuatan yang harus bina dalam diri kita ini ialah kekuatan akidah. Dan jangan sampai akidah yang tertanam dalam diri ini menjadi sedikit pun tercalar.
Tercela dalam pengertian kita menjejaskan akidah kita. Wala tusyrik billah. Jangan sekali-kali kamu melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena punca kekuatan manusia dia amat bergantung kepada dalaman yang ada dalam diri. Tuan-tuan, balik malam ni, Tuan Muzi. Habis forum malam ni kita turun ke bawah sampai dalam kawasan gelap. Keluar daripada rumah cari kawasan gelap sikit, pokok yang rimbun sikit. Kalau ada rasa remang bulu tengkuk. Kalau ada rasa macam tak berapa sedap. Kalau berasa macam langkah pun dah tak berapa nak sedap, tak sampai ke tanah. Kalau dah jumpa pokok-pokok besar, dah mula sebut, dah minta maaf tu anak cucu nompang lalu. Dipanggil tok pula ke pokok tu, Ustaz. Tuan-tuan, kalau itulah akidahnya, kalau itulah imannya, kalau itulah takwa yang tertanam, yang dipahamkan, yang dipesankan oleh Luqman tadi, wala tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah. Maka kalau ciri ini tidak dijaga, maka gagasan ini akan menyebabkan manusia akan dalam keadaan yang terumbang-ambing. Sebab itu kekuatan yang harus dibina daripada sekecil-kecilnya sampailah di taraf universitinya. Belajarnya mestilah sampai kepada martabat Iqra' bismi rabbik. Belajarlah dalam bidang apa sekalipun, jadilah apa sekalipun, doktornya jadi, juruteranya jadi, apa saja yang kita nak jadi, mestilah dalam suasana yang terlengkong dalam lengkongan yang dipanggil Iqra' bismi rabbik. Belajarlah di atas nama Tuhanmu. Doktor yang tunduk kepada Tuhannya, jurutera yang tunduk kepada Tuhannya, guru yang tunduk, korporat yang tunduk kepada Tuhannya. Maka ini akan melahirkan generasi-generasi yang hebat, insya-Allah. Anak-anak kita kecil-kecil di sekolah kebangsaan lagi pun, cikgu dah tulis di tembok-tembok ilmu, iman, amal. Kita kadang-kadang membaca tapi tidak dapat memahami apa maksud yang tersirat daripada kalimah itu. Rupa-rupanya ketiga-tiga orang ahli panel sepakat untuk melahirkan remaja, anak-anak mahasiswa, mahasiswi yang cemerlang dunia dan akhirat menjadi modal insan yang boleh memimpin dirinya dan negara malah masyarakatnya apabila mereka bukan saja mempunyai ilmu tapi di iman, dia juga mempunyai iman takwa yang tinggi, dan akhirnya sepaduan ilmu dan iman itu diamalkan dalam kehidupan, insya-Allah. Apa yang dibincangkan tadi itulah sebenarnya yang kita inginkan dalam melahirkan generasi muda kita pada hari ini. Mungkin sepanjang pusingan pertama perbincangan hari ini menarik perhatian masyarakat dan juga anak-anak pelajar, rakan-rakan pelajar yang berada di UTHM bersama dengan Hafiz di bawah sana. Maka saya beri laluan dulu sebelum kita sambung perbincangan di pusingan kedua. Maka Hafiz, silakan kalau ada pandangan yang ingin dikongsi bersama pada malam ini. Silakan Hafiz. Terima kasih Ustaz. Kita masih lagi bersiaran daripada Dewan Terbuka Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Batu Pahat untuk satu lagi siri apa dah jadi dalam Forum Perdana Wali Islam pada malam ni. Ada alang-alang kita berada di gerbang ilmu ni. Saya nak bertanya dengan seorang lagi wakil siswa atau siswi daripada Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ni. Saya nak bersama dengan sedari ni lah yang baju biru ni kan. Saya suka ni yang baju-baju biru sama macam saya ni. Assalamualaikum. Apakah sebab-sebabnya pelajar-pelajar kita lah, terutamanya yang berada di negara kita ni, kenapa agaknya pelajar-pelajar ni cemerlang dah dalam akademik ni dah ramai, tapi kurang cemerlang dalam bidang kepimpinan pula? Agaknya Fairuz rasa macam mana? Kenapa agaknya? Okey, pada pendapat saya lah, hiburan yang keterlaluan juga memberikan mahasiswa tu perkara-perkara yang lalai. Jadi kalau mereka tak dapat memimpin diri sendiri, takkan nak memimpin orang lain pula kan. Jadi yang seterusnya saya rasa kalaulah mahasiswa tu diberi peluang dan ruang untuk melakukan aktiviti di luar atau di dalam kampus tanpa dengan kemudahan dan ruang yang secukupnya, tanpa ada sebarang peraturan yang menyekat, dan saya rasa mahasiswa itu dapat membangunkan diri mereka sebagai seorang pemimpin pada masa akan datang. Terima kasih Ustaz. Inilah dia pandangan atau suara daripada mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ni. Rasanya mereka begitu bersemangat sekali untuk sama-sama memberikan buah pandangan, dan sekiranya anda semua di luar sana ada pelbagai idea yang ingin disampaikan kepada kami, jangan lupa emailkan di alamat forumperdana@islam.gov.my. Ustaz, kita teruskan dengan bicara di pusingan yang seterusnya. Dr. Rabia, tadi disebut soal adik kita beri pandangan. Dia kata melahirkan pelajar-pelajar hari ini tak boleh nak pergi jauh dari soal kepimpinan kerana kata dia jadual ketat, tak ada masa nak berkurikulum lebih kan, exam. Jadi benda-benda yang macam ni dijadikan alasan dan juga pandangan dari seorang pelajar. Apa komen doktor dalam hal macam ni? Pelajar-pelajar lebih senang mencari alasan daripada mencari ruang untuk mencuba. Sebab itu kalau kita baca secara keseluruhan, remaja perlu 3 perkara yang mereka akan terlibat. Pertama, mereka nak senang. Ambil subjek senang, ambil aktiviti senang. Sebab itu dia rasa jadual tu ketat tu menyusahkan dia. Sebab dia tak yang senang. Ini masalah. Kedua, dia nak kenyang. Aktiviti tu boleh dia buat, dia jadi apa? Dia dapat apa? Kalau nak buat forum mesti ada makan, tak ada makan kita tak datang.
Mesti ada laki draw, kalau tidak susah lah. Misal ada itu dan ada ini, nak kenyang. Dan yang ketiga nak menang. Siapa boleh paksa kami? Kami nak, kami buat, kami tak nak, what to do? Jadi tiga ini, pertama senang, kedua kenyang, ketiga menang. Maka kalau kita ambil kira faktor mahasiswa, sukatan memang sudah dinilai oleh orang-orang yang benar-benar ilmiah bahawa sukatan itu sesuai untuk melahirkan orang-orang yang semacam mana yang direka ciptakan oleh minda-minda intelektual yang merakam dan membukukan sukatan-sukatan. Sudah dirancang dan diteliti, sudah juga dibuat R&D mungkin. Maka alasan yang digunakan oleh apa yang dikatakan mahasiswa untuk tidak terlibat, terutama dalam kurikulum, kerana mereka tidak merasa bahawa latihan-latihan berbentuk kemahiran itu merupakan satu kuasa melonjak identiti mereka, membantu mereka membina dan menampal kekuatan yang dapat daripada main story dan katakan side story. Kalau anda perlu sekeping ijazah, tapi sekeping ijazah tidak mengangkat karakter anda sebagai seorang siswa zah, maka ijazah itu tidak memberi apa-apa. Sebab itu kita katakan, kekuatan ilmu semata-mata tanpa kekuatan kemahiran, tanpa kekuatan semangat ataupun kita kata kemahiran-kemahiran memimpin, kerana tidak pernah terlibat dengan kerja-kerja NGO, tidak pernah terlibat dengan aktiviti-aktiviti luar kampus, tidak pernah terlibat dan memegang jawatan-jawatan tertentu dalam menguruskan diri dan mahasiswa, orang ini akan buta dalam celik bila keluar masyarakat. Dan dia akan merasa dia sesat dalam terang, dan akhirnya dia tak tahu apa yang dia patut buat. Akhirnya dia tidak akan mampu jadi pelopor, dan akhirnya jadi pengekor semata-mata. Akhirnya ikut telunjuk, yang sesat pun dia tak tahu, yang betul pun dia tak tahu, kerana kuasa memimpin, kuasa mengarah dirinya tidak kental kerana kurangnya latihan dalam aktiviti co-curriculum. Sebab itu pada saya, aktiviti co-curriculum harus menjadi pelengkap paling penting untuk mengangkat mahasiswa dari segi ilmunya dan dari segi penampilannya. Jika tidak, kita akan melahirkan siswa yang tempang, kuat, berat mindanya, kosong jiwanya, kosong kemahirannya. Maka dia akan jadi seorang yang lumpuh emosi dan lumpuh masa depan. Saya nak terus perbincangan dalam round yang kedua ini, Dr. Bashir pula. Dr. Kalau kita tengok dari segi sejarah Islam lah, contoh nak melahirkan generasi muda yang hebat, yang komplit jiwanya, jiwa dan raganya, dari segi keimanannya, ilmunya, Rasulullah telah menunjukkan bagaimana dia melahirkan Usamah bin Zaid, Ali bin Abi Talib dan banyak lagi. Kalau kita boleh kita kongsi malam ni, apa resepi ataupun pendekatan tarbiyah yang Nabi lakukan sampai orang macam ni 17 tahun jadi ketua Angkatan Tentera. Datuk Jamil berapa tahun baru jadi pengarah kagat? Ini 17 tahun. Mungkin doktor ada jawapan. Silakan. Kalau kita nak lihat kenapa generasi yang ada kepada Nabi berjaya, generasi muda yang terpimpin dan mampu satu ketika untuk memimpin sehingga agama Islam yang datang kepada kita sebegitu mulia dan murni pada hari ini, Ustaz Syarin. Kalau kita nak lihat, sebab itulah apabila ada seorang sahabat yang datang kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia protes Sayyidina Ali, Ustaz Syarin. Dia kata apabila zaman Sayyidina Ali ini menjadi khalifah, terlalu banyak sangat masalah perang saudaranya berlaku di sana sini seluruh pelosok rantau, kan, dengan masalah-masalah dalam kepimpinan, remajanya, cara remajanya. Ini pemuda ni protes dengan Sayyidina Ali. Berbanding dengan khalifah-khalifah yang terdahulu zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Masya Allah, kehidupan mereka begitu tertib dan hebat. Apa jawab Sayyidina Ali? Sebab pada zaman khalifah-khalifah Abu Bakar, Osman, Umar, pemuda-pemuda dia adalah pemuda-pemuda sebagaimana aku yang ada pada hari ini. Sebab tu generasi yang ada pada masa generasi yang hebat. Berbanding dengan zaman aku, generasi pemuda yang ada adalah generasi pemuda yang sebagaimana kamu. Sayyidina Ali bertunjuk pada itu. Bukan Ustaz Syarilah. Maknanya itu keadaannya, tuan-tuan. Dengan sebab itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kegagalan kita untuk memimpin generasi muda pada hari ini, macam Dr. Robiah sebutkan pada kita tadi, tuan-tuan, ketimpangan kita tu pertama sekali disebabkan pendidikan kita, tuan-tuan. Ibu bapa hari ini dia asyik Dr. Robiahnya dengan pendidikan yang melibatkan akademik semata-mata, sehingga lupa kepada pendidikan Quranian sebagai contoh, lupa kepada membaca Al-Quran sebagai contoh. Sebab tu kita selalu sebut, tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kadang kita hari ini, kalau anak-anak kita tu tak dapat A dalam UPSR, matematik, sains, kita susah hati, Ustaz Syarin. Hantar tuition sampai ke Batu Pahat, sampai ke JB kita hantar. Sanggup berbelanja. Tapi kalau anak kita, tuan-tuan, tak boleh membaca Quran, Masya Allah,
Ada ke tidak tuan-tuan dan puan sekalian pening kepala sebab anak tak boleh baca Quran? Hantar pula mengaji kelas-kelas kafar, kelas-kelas Al-Quran di masjid sebagai contoh. Adalah tu imam tu ambil RM10 Ustaz Syahrin sebulan. Dikatanya pula kata imam tu, "Ai, belajar Quran bukan duit juga kare dah." Kan dah susah tuan-tuan. RM10 je. Sedangkan kita boleh habiskan benda-benda lain dengan RM1 kita tak ada masalah. Sedangkan ilmu yang boleh memimpin kita ini menjadikan kita tempang tuan-tuan, yang tu kita tak berikan penekanan. Dengan sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak bercakap soal ilmu, ingatlah bagaimana orang tua pernah berkata dalam pepatah Melayu kita, biarlah kita mengikut rasmi padi. Semakin berisi kita, semakin tunduk dia ke bumi, semakin tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, semakin tinggi ilmu kita, Ustaz Syarina, kain pun semakin singkat. Itu masalah. Ini lahirnya manusia ataupun generasi-generasi yang sombong, yang hari perlu sama-sama kita fikirkan. Wallahu a'lam. Juga pandangan dengan kita. Bagaimana Datuk dalam bidang ketenteraan tahu betapa beratnya nak mimpi angkatan tentera. 17 tahun remaja zaman Nabi dah boleh lakukan perkara itu. Silakan Datuk. Nabi SAW di ketika dakwahnya bermula di Makkah, suatu hari oleh kerana dakwah yang semakin berkembang, semakin ramai pengikut yang mengikut Nabi, walaupun yang mengikut pada waktu itu kalangan-kalangan yang mustazafin, kalangan-kalangan yang miskin, yang lemah dan sebagainya. Apabila datang saja golongan Quraisy bertemu dengan bapa saudara Nabi, minta supaya Nabi menghentikan dakwah daripada menghina kepada patung-patung, sembahan-sembahan mereka dan sebagainya. Maka kemudian bapa saudara Nabi SAW beritahu kepada, wahai anak saudaraku, Quraisy telah datang kepada aku begini-begini dan minta kamu hentikan daripada tugasan yang telah kamu berbuat sekarang. Maka kata Nabi SAW, sebab saya nak pergi resepi ni, kata Nabi, wahai bapa saudaraku, ya ammi, wahai bapa saudaraku, wahai Abu Talib, kalau sekiranya matahari diturunkan di kanan aku ini dan bulan diturunkan di kiri aku, yang memang tak akan mungkin mampu untuk berlaku, bagaimana matahari akan diturunkan, bagaimana bulan yang tak mampu diturunkan oleh manusia. Maka kata Nabi, kalau itu yang kamu boleh berbuat sekalipun untuk aku tinggalkan tugas yang besar ini, tidak sekali-kali aku tinggalkan. Maka resipi kekuatan inilah yang merupakan kekuatan yang ada dalam jiwa Rasulullah untuk membawa mereka-mereka yang menjadi contohan kepada kita. Usamah bin Zaid sebagai contoh. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, Usamah bin Zaid ini sekaligus sebagai seakan cucu Rasulullah. Sebab Zaid bin Harisah ini pada satu ketika, dia adalah merupakan seorang budak suruhan kepada Khadijah. Waktu Rasulullah berkahwin dengan saja Khadijah memberikan Zaid ini kepada Rasulullah sebagai pembantu. Lalu Rasulullah bebaskan Zaid. Di ketika itu juga Rasulullah SAW meminta izin daripada Khadijah untuk membawa Ali pada waktu itu masih kanak-kanak untuk dipelihara di bawah asuhan Rasulullah. Yang Rasulullah itu sendiri mengatakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, aku diasuh, dididik, ditarbiah oleh Allah, dan akhlak aku adalah takdib yang cukup baik, asuhan yang terbaik. Maka orang yang terbaik itu, inilah yang mengasuh Usamah bin Zaid, yang mengasuh Zaid bin Harisah, yang mengasuh Ali bin Abi Talib. Maka sudah tentu manusia yang hebat tadi mampu menjana, melahirkan umat-umat yang begitu hebat, seperti mana Usamah bin Zaid, seperti mana Ali bin Abi Talib yang kita kenal. Usamah umur 18-17 tahun tadi jadi kepala perang. Yang belakang dia tu ada yang disebut Abu Bakar As-Siddiq, yang di belakang dia Khalid Al-Walid. Maka sebab itu kita melihat bahawa inilah kehebatan-kehebatan mereka-mereka yang mendapat tarbiyah langsung daripada manusia agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Datuk. Kepimpinan melalui teladan dan prinsip keimanan yang ditunjangi dalam pentarbiahan itu yang menyebabkan lahir remaja-remaja yang begitu. Jadi kita nak pergi kepada dalam Malaysia ni, Doktor. Di Malaysia, dalam konteks Malaysia kita hari ini, sejauh mana impian dan harapan ataupun pelaksanaan terhadap apa yang kita hendak ni, strategi yang perlu kita laksana supaya kita pun setidaknya nak lahirkan besok lebih ramai remaja-remaja yang begitu sifatnya. Mungkin Doktor ada jawapan. Silakan. Okey, kalau kita mahu apa kata bagaimana acuan begitulah kuihnya. Maka acuan yang kita nak masukkan pada pelajar adalah acuan yang bertunjang pertama pada agama, kedua ikatan budaya, ketiga yang menjurus kepada pembangunan jiwa, mental, fizikal, emosi serentak. Hari ini kita fokus pada ijazahnya, sebab itu hari convocation, hari yang sangat ditunggu-tunggu, seperti satu titik sejarah paling hebat.
Sedangkan siswa Zah yang dapat sijil itu, yang dapat ijazah itu belum tentu jadi apa. Sebab itu sekali lagi kita tidak mengatakan tidak penting sekeping ijazah, tetapi lebih penting lagi orang yang pegang ijazah itu sudah terasuh atau jiwanya untuk sayang dengan kekuatan-kekuatan pada bangsanya, mampu atau dia jadi sebagai contoh atau tauladan kepada anak-anak yang masih di bangku sekolah. Karena hari ini kita kelang kabut jadi motivator. Bila suat khabar kata ribuan siswa Zah menganggur, so motivator nak kata apa pada budak 5 dan 6? Apa cerita pergi universiti itu, yang pergi universiti yang ramai tak dapat kerja. Tak pensan kita. Sebab itu sekali lagi kita nak bangun balik. Acuan yang kita pasangkan, mestilah acuan yang benar-benar sesuai. Katanya acuan ikut negara sendiri. Bentuk mana acuannya? Budaya yang kenal arti apa yang dikatakan akhlak, budaya yang arti kenal, budaya bernilai tinggi, budaya ilmu yang benar-benar mengembang dari segi fizikalnya, mengembang dari segi mentalnya, dan mengembang dari segi emosinya, sehingga dia duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan apa kaum sekalipun. Tapi kadang-kadang sebut bahasa Inggeris je kita koyak dah. Sebut sains je kita memang tak pandai. Matematik orang Melayu mana tahu dia kira jari ya, kaki pakai tangan. Sebab itu sekali lagi kepada kita tidak salah dengan silibus, tetapi mampu tak masyarakat mengangkat harga termahal yang diturunkan oleh Menara Gading ke masyarakat? Mampukah agaknya pemimpin hari ini menggarap anak-anak yang terhasil daripada IPT ini bangun seiring dengan mereka untuk sebagai pelapis? Mereka jadi lapis ke jadi pelapis? Yang kita mampu, yang kita susah hati, yang jadi pelapis hanya jadi lapik-lapik je. Jadi orang suruhan saja, ikut saja, jangan tanya banyak. Apa yang masyarakat mau, apa yang negara mau, apa yang universiti mau, menyatu dalam satu acuan. Mana-mana universiti pun, apapun fakulti-fakulti yang mereka lalui, mereka harus jadi seorang siswa Zah yang benar-benar beriman, berakhlak, bernilai tinggi, berjiwa merdeka. Hari ini merdeka sudah berlalu, jiwa kita masih terungkap dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang dengan masa depan bangsa sendiri. Sebab itu sekali lagi, acuan mesti benar-benar menyatu dalam kehendak negara, kehendak agama dan kehendak masyarakat. Inilah di antara perkara yang kita nak kongsi. Walau bagaimanapun tuan-tuan, cabaran-cabaran tetap ada dalam usaha kita nak melahirkan remaja generasi. Kalau tidak, takkanlah saban masa perkara-perkara ini dibangkitkan dalam masyarakat untuk kita ingatkan, untuk kita sedarkan supaya kita yang memiliki amanah dan tanggungjawab faham di mana peranan dan tanggungjawab yang harus digerakkan supaya remaja yang kita tinggalkan, remaja yang akan lahir dalam masyarakat belia-belia nanti adalah mereka yang benar-benar berwawasan, mampu meneruskan legasi kepimpinan yang sedia ada. Jadi sebelum saya nak teruskan perbincangan dengan Dr. Bashir dan sebagainya, maka saya rasa ramai yang di UTSM ini nak memberi juga pandangan-pandangan yang juga boleh mencantikkan lagi perbincangan kita, menambahkan lagi perkara-perkara kita supaya dihangatkan lagi perbincangan pada malam ini. Maka saya serahkan dulu kepada Hafiz sebelum kita masuk ke pusingan yang ketiga. Silakan Hafiz di bawah sana. Terima kasih Ustazah atas bicara dalam pusingan yang kedua. Sebentar tadi saya begitu tertarik sekali dengan perbincangan yang dibawakan khususnya oleh semua ahli panel kita tadi. Dan kalau boleh saya nak bersama dengan seorang lagi siswa di sini. Saya nak bertanya dengan saudara ni lah. Kalau kita lihat kekuatan sesebuah negara tu bergantung kepada daya tahan rakyatnya lah. Jadi kalau kita lihat seperti remaja-remaja yang dipaparkan dalam sekilas tadi, adakah itu mampu untuk memacu negara kita ke arah kecemerlangan? Mereka lebih cenderung untuk menjadi pengikut daripada menjadi seorang pemimpin. Sedangkan kita lihat untuk menjadi seorang pemimpin tu memerlukan satu inisiatif dan kreatif, kerana mereka ingin membimbing diri mereka sendirilah ke arah yang lebih betul lah. Tapi pada hakikatnya generasi muda zaman sekarang ni dia lebih kepada takut untuk menjadi seorang pemimpin kerana takut untuk memikul amanah yang nak dipertanggungjawabkan lah. Terima kasih, relevan sekali ya pandangan yang diberikan oleh warga UTSM ni. Ustaz, apa kata kita teruskan lagi bicara kita untuk pusingan yang ketiga? Ya, terima kasih Hafiz dan juga saudara yang beri pandangan. Saya ingat itu untuk Datuk Jamil lah Datuk. Pandangan yang telah diberikan tentang remaja-remaja hari ini yang nampaknya tak berani nak nyatakan benda kebenaran dan sebagainya. Apa pandangan Datuk dalam hal ini? Saya melihat sebenarnya kalau merujuk kepada sejarah Islam, kepimpinan adalah suatu yang terlalu amat penting. Sebab itu sewaktu kewafatan Nabi SAW, jenazah Nabi masih lagi di rumah, belum lagi disemayangkan, belum dimandikan, belum dikapankan. Para sahabat telah pun berkumpul di satu dewan untuk nak memilih siapa yang bakal untuk memimpin.
Sebab mereka berpegang bahawa kepimpinan adalah begitu penting dalam umat Islam, sehingga Nabi pesankan, hatta kamu bermusafir, di 3 orang itu kamu harus melantik salah seorang daripada kamu itu untuk menjadi pemimpin dalam kelompok yang begitu kecil. Maka dalam pengertian kepimpinan ini sebenarnya daripada rumah tangga sudah ada yang Nabi sebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap kamu adalah pemimpin dalam lengkungan kepimpinan masing-masing, dan setiap itulah akan bertanggungjawab kepada kepimpinan yang ada dalam lengkungan mereka. Sebab itu isteri memimpin rumah tangganya, suami juga memimpin rumah tangganya, anak-anak memimpin diri sendiri. Begitu juga orang yang belum berkahwin, tidak punya anak dan sebagainya, juga adalah merupakan pemimpin yang memimpin diri sendiri. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, maka apabila kita bercakap soal kepimpinan ini, sebab itu di dalam Islam kita melihat konsep sembahyang itu sebenarnya menjadi satu contoh yang paling baik. Sebab itu dalam 5 waktu harus ada dalam satu kampung. Kalau yang tidak mendirikan sembahyang berjamaah, maka seluruh kampung akan menanggung tanggungjawab berdosa karena tidak melaksanakan tanggungjawab yang dipanggil dengan fardu kifayah. Namun saya nak tunjukkan bahawa dalam konsep sembahyang 5 waktu ini, konsep kepimpinan sudah terlahir, yang menjadi imam dan yang menjadi makmum. Bagaimana imam harus mendahului makmum dan kemudian makmum mengikuti di belakang, dan makmum juga tidak harus tertinggal jauh ke belakang. Jangan biarkan imam rokok, kita biar begitu aja. Lantak je lah imam, kau rokok je lah. Aku nak diri nengok aja. Tak boleh. Meninggalkan 3 rukun yang panjang boleh membatalkan sembahyang. Tengok. Begitu juga kalau kita tak boleh mendahului imam. Bahkan kalau takdirlah imam sembahyang Isya 4 rakaat, 3 rakaat dah tahiyat akhir, tak boleh dia sedekah imam. Imam tak pandai matematik ke, baru 3. Tak boleh begitu. Harus menegur dan tak boleh ditinggalkan. Lantak je lah imam, aku makmum aja. Teruskan sembahyang. 3 pun lagi cepat lagi salam. Tak. Harus menegur, tetapi teguran dalam kalimat yang cukup indah. Subhanallah, Maha suci Tuhan, hanya yang suci daripada kesalahan dan kesilapan ialah Allah. Itulah kalimat yang diizinkan disebutkan di dalam sembahyang. Dan imam apabila mendengar kalimat subhanallah, jangan menunggu berulang kali. Apatah lagi berulang balik pula ke belakang bertanya, apa subhanallah subhanallah. Makmum buat kerja makmum, imam kerja imam. Tak boleh, batal imam. Maka konsep menegur dan juga membetulkan, tetapi di atas dasar yang betul. Tidak boleh dengan kalimat yang sebarangan. Maka di luar daripada sembahyang juga konsep kepimpinan harus berlaku dalam keadaan yang begitu baik, dengan penuh harmoni. Teguran boleh dibuat, tetapi jangan sampai menyebabkan perasaan tersentuh. Terima kasih. Kita terus kena terima hakikatlah Dr. Bashir, bahawa dalam apa jua hal dan juga keadaan memang cabaran ni banyak. Tadi Dr. Robiah pun dah sebut banyak perkara-perkara yang datang memberi masalah dalam nak melahirkan remaja-remaja yang begini. Mungkin Dr. ada jawapan bagaimana untuk kita nak mengatasi cabaran-cabaran yang datang dalam masyarakat ni. Silakan Dr. Nak lahirkan generasi muda, generasi umat manusia yang ada bermodal insan ni, kelas pertama Ustaz Syaril, itu generasi yang kita nak lahirkan. Bermakna di sini tuan-tuan, kesepaduan yang perlu kita lahirkan ialah manusia yang ada ilmu, generasi yang berilmu, yang ada kemahiran, dan dalam masa yang sama generasi yang akhlaknya tinggi. Ini generasi yang akan dilahirkan wawasan pimpinan negara kita tuan-tuan, dan menjadi intipati pengajaran kita di universiti ataupun di mana-mana institusi pengajian kita tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan sebab tu, bila kita sebut kita nak lahirkan generasi yang sebegini, kalau lahir nanti seorang doktor, Ustaz Syarina, doktor perubatan lah maksud saya, bukan Dr. Bashir, Dr. Robiah ni. Ya. Kita nak doktor yang mempunyai 2 peranan. Dalam masa yang sama dia mengamalkan ilmu perubatan yang ada kepada dia, dan dalam masa yang sama dia akan menjadi golongan yang mampu merubah pemikiran masyarakat daripada tunduk kepada soal-soal kebendaan kepada kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita nampak kegagalan kita. Kita ambil sebagai contoh. 1 kali suntikan yang doktor berikan kepada pesakit-pesakit, kalau doktor ni doktor yang beriman kepada Allah, yang ada kekuatan ilmu, kesepaduan ilmu ini, bukan setakat obat yang telah diberikan kepada pesakit tersebut. Tapi tuan-tuan, apabila doktor ni memberi obat kepada pesakit tersebut, dia akan pesan dengan pesakit tersebut, tuan, obat ni saya yang berikan, kita yang ciptakan oleh akal manusia, tetapi yang akan menyembuhkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau doktor berikan 1 suntikan, sebenarnya bukan 1 suntikan. Yang pertama, suntikan ubat yang diberikan, dan yang kedua ialah suntikan iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hari ini kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peranan seorang doktor ni cukup hebat. Berbanding dengan tokoh-tokoh berdakwah yang bercakap soal iman, berbanding dengan doktor,
Orang pegang doktor lagi Ustaz Syahrin naik. Kalau tak percaya Ustaz Syahrin, kalau kita jadi doktor, bagi tahu dengan pesakit, Pak Cik, umur Pak Cik 16 hari lagi Pak Cik, dia balik sembahyang tak tinggal 16 hari Ustaz Syahrin. Itu perangai kita. Dengan sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, generasi ini yang kita nak bina. Pilihlah sesuatu yang boleh memberikan kebaikan kepada kita. Biar ilmu itu boleh memimpin kita. Bukan kita yang memimpin ilmu. Kerana kita, kalau kita memilih kita yang memimpin ilmu, akan lahirlah generasi-generasi yang tidak bermodal, generasi yang penuh dengan rasuah, pecah amanah, yang akhirnya akan merosakkan negara kita sendiri. Wallahu a'lam. Dr. Rabiah, tengok macam mana pula. Adakah dalam perkara-perkara macam ni siapa nak ambil peranan? Kadang bila bab macam ni dia serah sekolah ada, universiti ada, kerajaan ada. Jadi sebenarnya siapa ni yang nak mainkan peranan untuk menyelesaikan perkara macam ini? Silakan Dr. Kaedahnya mungkin berbeza, tapi matlamatnya mungkin sama. Kalau kita kata nak melahirkan modal insan, apa modal yang pertama nak pakai? Tanahnya macam mana? Pokoknya macam mana? Kerana kalau tanah tak betul, pokok cantik, benih cantik, ambil di mana-mana UPM pun tak jadi juga. Sebab itu kita kata siapa nak jiwasainya, siapa nak tambah bajanya, siapa nantinya nak jaga serangganya. Karena pada saya kekuatan kita membina masyarakat adalah kekuatan berkongsi. Sebab itu jemaah itu teras. Kalau dia keluar dari IPT, bukan semestinya ibu bapa boleh lepas tangan. Orang universiti pandai dah. Kena jaga juga, tengok auratnya, kita tengok juga solatnya, kita sebut juga Al-Qurannya, kita tengok juga amalnya, kita tengok juga akidahnya. Kerana kalau ibu bapa kata anak aku dah pergi universiti, aku dah senang hati. Ini masalahnya. Dia merasa anak itu akan serba lengkap bila keluar. Sedangkan anaknya ada sekeping kertas je. Kertas sampai dia tak tahu nak pakai kadang-kadang. Maka sekali lagi, kekuatan masyarakat pula. Ambil mereka ini, gunakan mereka sebagai kader-kader untuk bentuk anak-anak yang di bawahnya. Pemimpin pula, tunjuklah sentuhan-sentuhan yang membuatkan apa? Anak-anak ini merasa mereka benar-benar dilatih untuk jadi pelapis. Mereka sebenar-benarnya aset negara. Tapi kalau kita kata rempit yang setengah mati, kita war-warkan rempit seluruh dunia, seolah-olah Malaysia ni negara rempit. Sedangkan yang rempit tak sampai 1% pun. Yang 99.9 itu masih okey. Kita membesarkan yang kecil, akhirnya kita kasih Allah rempit teruknya. Maka kita hilanglah siswa-siswa yang sudah hebat ini tadi, tenggelam oleh sinaran-sinaran rempit tadi. Yang kedua kita kata, kekuatan membangun generasi bukan tugas seorang. Kita perlu dasar, kita perlu peraturan, kita perlu kelompok, kita perlu institusi. Sebab itu anak-anak IPT kalau tidak dilatih dalam bentuk co-curriculum, dalam bentuk yang mantap, ataupun apa yang dikatakan konsep NGO dalam masyarakat, bekerja sukarela, bukan bekerja dapat apa. Kalau tidak ada konsep sukarela, mana mungkin ada konsep ibadah. Maka kalau tidak ada konsep memberi, mana ada mungkin konsep cinta. Kalau mereka kali itu pemimpin kata jangan tanya apa negara boleh bagi, tapi tanya apa yang kamu boleh bagi pada negara. Tetapi kalau anak tidak tahu di mana dia nak memberi, bentuk apa pemberian yang harus diberi, dan apa pula harapan dan apa pula imbalan-imbalan balik untuk membantu dia mampu terus memberi. Hari ini kita kadang-kadang jaga diri lebih banyak daripada jaga negeri. Sayang kerusi lebih banyak daripada sayang masyarakat. Aku itu letih. Kalau pelapis-pelapis yang kita hendak didik mereka secara jujur, bukan bagi upah, bagi sogok, bagi topi, bagi segala saja. Bagi mereka pancing, bukan beri ikan. Terlalu banyak beri ikan, anak tak kenal sungai, anak tak kenal laut, anak tak kenal jaring, dan akhirnya jadi mangsa-mangsa pukat-pukat besar yang menelan mereka dalam bentuk sedar ataupun tidak sedar. Remaja merupakan adalah pelapis, remaja merupakan aset yang boleh digunakan ataupun boleh memacu kecemerlangan negara pada masa akan datang. Dan hampir 1 jam sudah kita berbincang, Datuk Jamil. Kalau boleh di kesempatan yang ada ini untuk kita rumuskan perbincangan, apa dah jadi untuk kita memastikan jadi apa selepas ini remaja-remaja kita yang keluar daripada gedung-gedung ilmu ini. Silakan Datuk. Saya tertarik tadi yang Dr. Rubiah kata mak rempit ni. Sebenarnya saya pun suka, sebenarnya banyak tugasan yang boleh kita berikan kepada mereka dengan skill yang mereka miliki. Paling tidaknya kita jadikan mereka ini pengantar-pengantar makanan segera. Kan? Sebab yalah dia punya kelajuan dan kecepatan itu begitu tinggi. Contoh bila kita call 1800 something lah katakan. Kalau orang mengambil masa 40 minit sampai, kita angkat call dah sampai dah. Pasal dia cepat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai rumusan untuk pada malam ini, untuk kita nak melihat sebenarnya, oleh kerana kita berada di pusat di menara gading yang seperti ini, saya nak sebutkan mudah begini. Hari convocation, pada waktu kita datang mengambil segulung ijazah itu, di depan tak kira lah berapa ribu yang berada di bawah, termasuk bapak-bapak mereka kita.
Waktu kita sampai berdiri di atas pentas, menggenggam segulung ijazah, sekeping kertas yang kita pegang, mak bapak, ibu bapak yang berada di bawah turut melelehkan air mata. Orang tak kenal anak dia, yang kenal anak dia hanya dia saja. Yang tahu nama anak dia tu bin dia saja yang tahu, ibu dan ayah yang tahu. Kerana ribuan itu tidak mengenali kita. Tetapi ibu dan ayah menitiskan air mata pada waktu itu. Titisan itu bukan kerana kita berdiri di situ pada waktu itu saja. Titisan itu mengembalikan nostalgia yang begitu panjang, mengingatkan sejarah lampau, waktu kita dilahirkan, waktu kita dibesarkan, waktu kita sedang sakit dibawa ke hospital, ayah bawa sekolah dalam keadaan kelaparan, tak cukup wang ringgit, ayah selukkan saku yang memang dia tahu saku tak punya duit. Ayah mengetahui bahawa pada hari itu dia tidak ada apa yang dapat diberikan. Ada ketika naik motosikal, naik basikal pergi sekolah, hujan turun basah anak dia basah, buku juga basah. Ada ketika dia terpaksa bergadai bergolok. Hari ini kesusahan yang dia lakukan, yang telah dia korbankan, termasuk ibu dan ayah, telah dibayar dengan segulung ijazah yang anak dia miliki pada hari yang dinamakan dengan convocation. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya segulung ijazah itu adalah merupakan sejarah perjalanan yang begitu panjang. Maka seharusnya kita membayar sejarah yang panjang itu bukan dengan hanya sekadar mengabaikan dan menghabiskan begitu saja, tetapi buktikanlah untuk membangunkan agama, bangsa dan negara, insya-Allah. Terima kasih Datuk. Hadirin hadirat sekalian, universiti dan negara telah melakukan segala-galanya dalam proses untuk membentuk generasi muda pada masa akan datang untuk menjadi mereka yang cemerlang, gemilang dan juga terbilang. Soalnya, bersediakah kita, bersediakah para remaja, bersediakah para mahasiswa dan mahasiswi untuk menyahut dan juga merealitikan cabaran tersebut? Tepuk dada, tanyalah diri masing-masing. Semoga forum ini akan memberi satu natijah jawapan yang paling berkesan dalam memastikan kita merupakan mahasiswa, mahasiswi kelas pertama yang akan dilahirkan oleh universiti-universiti dalam negara kita. Terima kasih kepada pihak ahli-ahli panel ketiganya yang sudi bersama dengan kita pada malam ini, kepada pihak penganjur kita Universiti Tun Hussein On Batu Pahat yang telah memastikan usaha perbincangan kita pada malam ini berjalan dengan lancar dan berjaya untuk membuahkan hasilnya pada malam ini. Dan akhirnya, sebelum kita menutup tirai perbincangan pada malam ini seperti biasa, bersama dengan Hafiz di bawah sana untuk segmen penutup perbincangan pada malam ini. Silakan Hafiz. Menjadi tanggungjawab semua warga ilmu untuk memastikan hasrat melahirkan masyarakat yang gemilang, cemerlang dan juga terbilang terlaksana, kerana kita harus memainkan peranan kita dalam memajukan bangsa, kerana rakyat yang cemerlang mempunyai masyarakat yang seimbang dari sudut fizikal, mental dan juga spiritualnya. Semoga kita bersua lagi di lain siaran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.